tutorial cara mengisi PLC ke dalam SPLK-PM yang disampaikan oleh Cikgu Mara Sebeh. Seperti biasa, buat carian SPLK-PM di Google dan klik pada laman web ini. Atau pergi ke https://.splkpm.moe.gov.my. Seterusnya, anda akan melihat paparan ini. Log masuk seperti biasa. Masukkan nombor kad pengenalan anda, kata laluan dan masukkan 3 abjad biru di sebelah. 3 abjad biru pada paparan ini adalah D48. Abjad biru ini sentiasa berubah setiap kali anda log masuk ke laman web ini. Pilih kotak mode individu dan klik butang masuk. Seterusnya anda akan dibawa ke paparan ini. Scroll ke bawah sehingga anda melihat paparan seperti ini. Klik pada ikon PLC dan anda akan dibawa ke paparan ini. Klik pada butang tambah aktiviti sehingga anda akan dibawa ke paparan ini. Sebelum anda memasukkan apa-apa maklumat aktiviti PLC yang anda telah sertai, pastikan anda membaca dahulu maklumat atau info yang terdapat dalam definisi PLC yang bertanda seru ini. Klik pada ikon tanda seru pada definisi PLC dan anda akan melihat paparan ini. Sila baca dengan teliti dan fahami definisi PLC. PLC adalah komuniti pembelajaran profesional ataupun professional learning communities. PLC kerap dirujuk sebagai sekumpulan guru yang bertemu secara kerap, berkongsi pengalaman dan kepakaran untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dalam usaha meningkatkan pencapaian pelajar. Amalan kolaboratif dan perkongsian dalam komuniti guru ini juga bertujuan untuk membantu guru menyelesaikan masalah PDP secara in situ. Antara amalan ini ialah pengajaran bersama rakan guru, team teaching, tunjuk cara dalam pengajaran, lesson demonstration, sistem sokongan rakan sekerja, buddy support system, perkongsian pinta antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar sekolah dan pengajaran secara kolaboratif, collaborative teaching. Kaedah pemberian mata bagi aktiviti PLC ialah 5 mata kredit bagi setiap amalan terbaik yang dihasilkan dan dikongsi bersama. Jumlah mata kredit maksimum setahun ialah 20 mata kredit. Bukti yang diperlukan untuk mendapat mata kredit ialah laporan atau dokumentasi dalam pelbagai bentuk. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP yang berperanan sebagai ketua kumpulan aktiviti ini bertanggungjawab mengisi maklumat dalam SPLK-PM. SULDP organisasi PPP berkenaan bertanggungjawab menyemat dan meluluskan aktiviti ini dalam SPLK-PM. Sila rujuk garis panduan SPLK-PM seperti berikut ini. Setelah meneliti semua maklumat dan memahaminya, sila kembali semula ke paparan ini. Untuk makluman anda, PLC boleh diisi oleh seorang wakil guru atau ketua kumpulan dalam aktiviti PLC tersebut. Sesiapa pun boleh menjadi ketua PLC, tidak kira dia ketua panitia, ketua bidang, pengetua, ataupun guru biasa. Ketua PLC tidak semestinya ketua panitia atau ketua bidang atau SULDP atau penyelaras PLC. Siapa-siapa yang mengendalikan aktiviti PLC atau yang telah dipilih sebagai ketua dalam sesuatu aktiviti PLC akan menjadi ketua aktiviti PLC tersebut. Maka ketua PLC lah yang akan bertanggungjawab mendaftarkan aktiviti PLC tersebut ke dalam SPLK-PM. Aktiviti PLC tidak semestinya melibatkan ramai orang. Tetapi aktiviti PLC tidak dapat dilaksanakan seorang diri. Minimum ahli dalam aktiviti PLC adalah 2 orang. Adakah anda sudah jelas dan faham? Baiklah, mari kita pergi kepada cara mengisi aktiviti PLC ini. Pada bahagian nama kumpulan atau tajuk, tuliskan nama aktiviti PLC yang telah anda jalankan bersama ahli kumpulan anda. Contoh tajuk aktiviti PLC adalah Perbincangan tentang cara pemakahan bahasa Melayu, kertas 1 tingkatan 2. Seterusnya pada bahagian jenis PLC, sila pilih jenis PLC yang telah anda jalankan. Anda boleh rujuk guru penyelaras PLC sekolah anda untuk mengetahui maksud jenis-jenis PLC tersebut. Contohnya, anda memilih jenis PLC, Teacher Sharing Sessions atau mana-mana yang berkaitan. Seterusnya pada bahagian tempoh, isikan jumlah jam yang digunakan dalam melaksanakan aktiviti PLC tersebut. Baca info yang terdapat pada tulisan berwarna merah ini. Seterusnya, pada bahagian tarikh,
Isikan tarikh mula dan tarikh akhir aktiviti PLC ini dijalankan. Pada bahagian nombor surat rujukan, masukkan nombor rujukan surat aktiviti PLC jika ada. Jika tidak ada, kosongkan sahaja bahagian ini kerana aktiviti PLC tidak semestinya memerlukan surat. Pada bahagian status pementoran, bahagian ini tidak dapat ditukarkan kepada status selesai sekiranya ahli dalam kumpulan aktiviti PLC belum didaftarkan. Oleh itu, anda klik dahulu butang simpan. Selepas anda klik butang simpan tadi, paparan akan bertukar seperti ini. Baca maklumat yang tertulis di bawah status pementoran ini, iaitu status pementoran telah selesai, disembunyikan sehingga anda menambah ahli PLC selain anda sendiri. Sebelum anda mengisi aktiviti PLC ini, pastikan anda telah membuat rekod aktiviti PLC tersebut dalam bentuk laporan ataupun dokumentasi dalam pelbagai bentuk. Laporan atau dokumentasi aktiviti PLC tersebut perlu dicetak dan disimpan dalam fail peribadi anda sendiri dan berikan salinan sama ada berbentuk hard copy atau soft copy kepada pihak SULDP dan penyelaras PLC ataupun kepada ketua panitia anda. Seterusnya, untuk menambahkan ahli dalam aktiviti PLC ini, scroll ke atas dan anda akan melihat paparan ini. Klik pada butang ahli dan anda akan dibawa ke paparan ini. Pada bahagian ini, anda boleh menambahkan ahli kumpulan PLC anda melalui dua cara. Cara pertama, anda copy link pada laman web ini dan kongsikan kepada semua ahli PLC. Ahli PLC akan masuk melalui link yang diberi dan mereka sendiri akan memasukkan nombor kad pengenalan mereka masing-masing ke dalam ruangan ini. Cara kedua adalah anda sendiri mengisi nombor kad pengenalan ahli PLC. Dan pada status ahli, anda boleh pilih status ahli anda sama ada mentor, fasilitator atau ahli. Dan seterusnya klik pada ikon tambah ini untuk menambahkan ahli dalam aktiviti PLC tersebut. Setelah mendaftarkan semua ahli PLC, sila klik semula butang maklumat. Scroll bawah dan tukarkan status pementoran kepada telah selesai. Akhir sekali, klik pada butang kemas kini. Tanya, anda telah berjaya menyelesaikan pengisian aktiviti PLC ke dalam SPLKPM. Untuk makluman anda, pihak SULDP tidak akan dapat mengesahkan aktiviti PLC yang anda telah isi sebelum anda menukarkan status pementoran kepada telah selesai kerana aktiviti PLC anda tidak akan kelihatan di ruangan pengesahan oleh pihak modul SULDP sehinggalah anda menukarkan status pementoran aktiviti PLC anda kepada telah selesai. Setelah anda selesai mengisi aktiviti PLC tersebut, jangan lupa maklumkan kepada pihak SULDP untuk tindakan pengesahan. Terima kasih kerana menonton tutorial ini. Jika bermanfaat untuk anda, sila klik like, subscribe dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Jumpa lagi dalam tutorial yang lain. Sekian, terima kasih.